boleh untuk mencari kemuliaan, tetapi banyak manusia salah dalam mencari kemuliaan. Qarun, Qarun seorang manusia yang paling kaya atas dunia. Belum ada lagi orang yang sekaya dia, tetapi Allah Ta'ala tenggelamkan kekayaan dia yang atas dunia ni begitu saja. Kerana apa? Dia mencari kemuliaan di mata Fir'aun. Anak 8 nasihat Imam Hatim Al-Asam, nasihat yang sangat baik. Sekiranya sahabat mengamalkan 88 perkara nasihat tersebut, maka sahabat-sahabat seumpama mengamalkan 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk saya meneruskan lagi perbincangan kita, saya mohonlah Ustaz Hadi pun hadir. Jadi saya jemput panel yang kedua, Ustaz Hadi, bukan nama sebenar, Abdul Hadi Al-Ghazali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, walaupun klise, yang perlu kita buat adalah kita mensyukuri nikmat kita boleh hidup lagi untuk meneruskan amalan dan apa sahaja aktiviti dalam keadaan dapat dengan naungan iman dan Islam. Itu nikmat yang besar dan kita wajib syukur. Yang kedua, dalam nasihat yang 15 yang kita baca, iaitu nasihat Imam Hatim Al-Asam yang dibawa oleh Imam Ghazali ini. Dan kalau boleh sebelum saya sentuh tentang nasihat ini, ada beberapa pengajaran yang perlu kita ambil, sebab yang dalam ni adalah leader. Jadi Imam Hatim Al-Asam ni adalah leader. Mana nama Imam Hatim Al-Asam? Siapa dia? Al-Asam tu maksud dia tuli. Tapi bukan kerana Imam Hatim ini adalah orang yang tuli. Kerana ada cerita dia. Imam Hatim Al-Asam ni didatangi oleh seorang wanita yang bertanya soalan kepada Imam Hatim ni. Kemudian dia terkentut kuat sikit. Tapi bila terkentut tu kira macam malu lah. Jadi macam sebut tak kena. Yalah tak habis. Bila sebut tak kena, dia pun macam ni lah. Imam Hatim pun kata, aku akan sikit suara, aku tak dengar. Maknanya perempuan tu tadi, mana Imam Hatim tak dengar lah ni, aku kentut tadi sebab aku tanya kuat tadi pun Imam Hatim tak dengar. Imam Hatim Al-Asam ni berpura-pura menjadi tuli 15 tahun sampai wanita tu mati kerana nak menjaga maruah. Ini ciri-ciri seorang leader lah, yang menjaga aib orang, yang menjaga maruah orang. Dan sanggup dikatakan tuli kerana nak menjaga maruah orang yang dia tak kenal pun selama 15 tahun. Yang kedua adalah, sebelum ni kita cerita tentang Imam Ash-Shibli, seorang ulama yang hebat, belajar sampai 4,000 hadis dengan beratus guru, menunjukkan kepada kita bahawasanya sifat sungguh-sungguh yang kita patut contohi. Jadi untuk kita, Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita leader dalam bidang masing-masing. Dalam fokus dalam grup ni, kalian dan mudah-mudahan saya juga termasuk daripada golongan leader dalam bisnes. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan kita semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang tanggungjawab kita. Jadi di sini Imam Ash-Shibli menunjukkan sifat seorang leader, iaitu bersungguh-sungguh terhadap sesuatu benda. Ialah belajar sampai 4,000 hadis untuk amalkan satu hadis. Jadi ini adalah batang tubuh yang kita perlu contohi, dan kita ada banyak contoh-contoh yang telah dibawa sebelum-sebelum ini tentang Mentor Ipin, KNN dan juga CN sendiri yang sanggup habis duit beribu-ribu untuk belajar satu ilmu yang nak dikongsikan. Mudah-mudahan kita dapat faedah daripada leader-leader yang begini, dari sudut semangat mereka, dari sudut mujahadah mereka, dari sudut ilmu mereka. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan wasiat Imam Hatim yang 8 ini, yang kalau saya boleh simpulkan, nasihat ini bermula daripada sifat pertemanan. Manusia tak lari daripada teman. Jadi Imam Hatim sebut, kena ingat teman yang hakiki adalah amal yang soleh. Itu internal. Bekalan bukan internal, bekalan kita sebut sumber luar ataupun orang luar yang dapat membantu kita kena cari yang betul-betul, iaitu yang paling rapat dengan kita, amal soleh. Jadi atas dunia ni,
Imam Hatim nak bagi tahu juga adalah kita kena cari benda yang serapat mungkin, iaitu seperti contoh amalan. Amalan tu kan macam diri kita. Allah Ta'ala akan rupakan nanti waktu kita dalam kubur, amalan tu sesuai dengan bentuk amalan kita. Kalau buruk, buruklah muka amalan tu. Kalau elok, maka dia akan rupakan amalan tu dengan sebaik-baik rupa. Mana kena cari kawan yang baik, kawan yang betul-betul baik, dan kawan yang paling baik dengan kita, kawan yang hakiki adalah amal soleh. Yang seterusnya, minta maaf ya, ada soundtrack yang kurang enak, OST yang dia bergaduh dengan abang dia. Dia dulu, nanti saya pujuk. Yang seterusnya, kita kena ingat, bila kita berkawan dengan orang, bila kita berkawan dengan orang, ada satu lagi benda yang menyebabkan kejayaan adalah nilai internal. Nilai internal yang tak putus asa. Paling mudah nilai internal Imam Hatim sebut adalah mujahadah melawan nafsu. Sebab nafsu ni adalah pendorong kepada kita supaya gagal. Pendorong supaya kita gagal. Dia nak kita gagal akhirat. Kalau dalam dunia ni kita nak berjaya dunia, maka kita ada sifat big M, iaitu malas, kan? Ataupun apa-apa saja sifat yang boleh menggagalkan, maka dia kena ada satu perasaan dalam yang berlawan, iaitu adalah mujahadah. Yang seterusnya, tadi kita kata kita perlu ada orang yang betul-betul boleh bimbing kita atau berkawan rapat dengan kita, serapat amalan kita, juga dalaman kita yang selalu fight, kita kena ada nilai fighter. Kemudian kita perlu ingat apa yang kita cari semuanya tak kekal, tetapi kita boleh kekalkan apa yang kita cari itu dengan sedekah. Maknanya dekat sini Imam Hatim nak bagi tahu ada satu nilai tambah, value added dari sudut akhlak, yang bila bukan ke atas dunia ni kita nak cara diri kita je, bukan kita kena jadi fighter, bukan kita je yang nak jadi orang baik atau berkawan dengan orang baik, kita juga kena memberi kebaikan pada orang. Maka kena ingat, kita cari apa sahaja, ilmu tu harta, duit tu harta, apa sahaja harta yang kita cari, yang lebih baiknya harta tersebut, ataupun kalau kita nak dia tu adalah kekal ataupun sustain dengan kita perlu alirkan dia untuk beri manfaat kepada orang. Sedekah, ilmu kita kena ajar dan sebagainya. Dan seterusnya, jika kita mencari kemuliaan, maka okey, Balong ambil Roy sekejap, bagi adik tengok Roy. Tengok Roy. Okey, kemuliaan, mencari kemuliaan, boleh untuk mencari kemuliaan, tetapi ramai orang tertipu dalam mencari kemuliaan. Bukan Roy ni, Roy tu, Roy dengan Tonono. Mencari kemuliaan, boleh untuk mencari kemuliaan, tetapi banyak manusia salah dalam mencari kemuliaan. Qarun, seorang manusia yang paling kaya atas dunia. Belum ada lagi orang yang sekaya dia, tetapi Allah Ta'ala tenggelamkan kekayaan dia yang atas dunia ni begitu saja. Kerana apa? Dia mencari kemuliaan di mata Fir'aun. Walaupun dia adalah saudara dekat kepada Nabi Musa AS. Jangan salah mencari kemuliaan sehingga menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini Imam Hatim sebutkan yang paling tinggi itu adalah takwa. Jadi bila kita ada kekayaan, nak cari kemuliaan tu adalah dengan kekayaan budi pekerti, kekayaan ilmu, kekayaan harta, kekayaan apa sahaja, kita kaitkan dengan takutkan Allah Ta'ala. Kekayaan itu kita cari bekal untuk akhirat. Kita bersedia untuk berpisah daripada dunia. Seterusnya adalah yang ni adalah ancaman dalam pada kita menempuh, iaitu sifat hasad dengki. Kata Nabi SAW, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u. Iaitu apa? Jangan kamu saling hasad, jangan kamu saling benci, jangan kamu saling boikot. Boikot orang ni, pulau orang ni, benci orang ni. Ni jangan, kata Nabi SAW. Maknanya dekat Imam Hatim bagi tahu perasaan manusia ni kadang-kadang tak senang dengan orang. Tetapi perkara tidak senang dengan orang ini jangan sampai menjadikan kamu benci pada dia, hasad, dengki pada dia. Kerana itu benda yang
akan membinasakan kamu, sama ada dia akan menjadi penyebab kepada kamu gagal dunia ataupun gagal akhirat. Yang perlu kamu tahu pada nasihat Imam Hatim dan seterusnya, yang perlu kamu tahu, kamu tak perlu hasad pada orang. Kamu tak perlu membenci orang kerana dia bukan musuh utama kamu. Musuh utama kamu dalam nasihat seterusnya, musuh utama kamu adalah syaitan. Kita baca dalam surah Yasin, alam bani Adam alla ta'budu syaitan, jangan kamu tentang syaitan. Saya bawa pandangan dari doktor. Ini bukan maksud yang kita sebut yang bertanduk ekor yang ada macam anak panah tu. Kita nak bayang itu je, yang macam cerita yang macam ada dekat logo Manchester United. Minta maaf, Manchester United. Okey. Dalam satu kitab, Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar sebut, syaitan ni maksud dia adalah sifat yang menempel kepada makhluk. Nempel. Maknanya syaitan ni ada di kalangan jin dan ada di kalangan manusia. Ya, manusia berperangan syaitan, maka perlu kita jauhi juga, perlu kita musuhi juga. Apa dia? Syaitan ni perangai suka menentang, suka membangkang. Menentang Allah Ta'ala, membangkang Allah Ta'ala. Ya, contoh kalau kita nak cari prospek, kalau kita nak cari newbie, kita tahu dah perangai dia akan menentang kita, akan berdolak dalih menentang dan sebagainya. Kita punya apa saja yang kita cakap, maka orang tu tak payahlah, tak payah terang dah, tinggalkan je. Begitu juga dalam apa sahaja. Ya, kalau kita rasa dengan dia ni payah nak caralah duk menentang itu, tak, tinggalkan dia. Kita tak anggaplah dia tu setan. Bukanlah dia tu setan, tapi sifat suka menentang, sifat suka membangkang ni kita tak payah jadikan teman rapat. Okey, yang seterusnya adalah Nabi sebut, yang Sakwan bahas hari ini adalah yang perlu kita tahu dalam mencari rezeki. Nabi sebut wa ajmilu fit talib wa ajmilu fit talabi. Hendaklah kamu perelokkan, hendaklah kamu berusaha dengan usaha yang baik dalam kamu mencari rezeki. Jangan sampai hinakan diri untuk menagih rezeki. Sebab apa? Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, kataballahu maqadirul khalaiq. Allah Ta'ala telah menulis takdir berupa rezeki ke atas makhluk ini. Allah Ta'ala telah tuliskan 50,000 tahun sebelum diciptakan langit ataupun bumi. Jadi Allah Ta'ala dah tulis dah. Dalam hadis lain, Nabi SAW sebutkan, fa inna nafsan, satu jiwa lan tamut, takkan mati. Lan tamut ni mana takkan terjadi dia tu mati, melainkan dengan syarat. Syarat apa? Hatta tastawfiya rizqaha, sehinggalah Allah Ta'ala lunaskan semua rezeki yang Allah Ta'ala telah tulis. Mana tak payah takut lah, cuma lambat ataupun cepat.